Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada barisan pentadbir SK Segambun Makmur, guru-guru yang saya muliakan dan juga para hadirin ibu bapa yang hadir bersama-sama pada sesi kali ini. InsyaAllah saya Muhammad Yasir bin Hamidun, sebagai penolong pegawai pendidikan daerah Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran. Pejabat Pendidikan Daerah Sentul akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan pembelajaran digital yang kini sedang dilaksanakan di daerah sekolah-sekolah daerah Sentul dan secara khususnya yang di sekolah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di SK Segambun Makmur. Dan kita akan pecahkan beberapa bahagian. Yang pertamanya dari segi agendanya, kita nak lihat dari segi objektif, kemudian latar belakang, kenapa kita nak melaksanakan pembelajaran digital ini, dan kemudian dari segi kaedah pelaksanaan dan punca kuasa, dan seterusnya kita akan lihat apakah contoh-contoh yang telah pun dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di daerah yang lain yang berjiran dengan kita di PPD daerah Keramat. Jadi, tuan-tuan dan puan, sebenarnya ini adalah salah satu platform supaya kami di peringkat PPD dan juga di peringkat sekolah sendiri akan melaksanakan supaya tuan-tuan dan puan dapat menyedari bahawa inisiatif ini dan tuan-tuan dan puan dapat mendapat gambaran yang lebih menyeluruh berkenaan dengan pembelajaran digital, dan sekiranya tuan-tuan dan puan akan ada beberapa soalan yang hendak ditanyakan kepada guru-guru, boleh ditanyalah selepas sesi taklimat ringkas ini. Berkenaan dengan latar belakangnya, mengapa kita hendak melaksanakan pembelajaran digital ini adalah sebenarnya bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, dan seterusnya menyokong keberhasilan bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran dan aras pemikiran murid. Jadi di sini kita akan lihat kenapa sebenarnya kita cuba bawa program ini. Sebabnya, bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan sekarang ini berada di sekolah rendah, namun 10 tahun akan datang mereka akan berada di dunia yang lebih luas, iaitu dunia alam pekerjaan, dan di sini disenaraikan 5 kemahiran yang paling penting dan bahagian digital literacy dan fluency tergolong dalam top 5 kemahiran yang diperlukan pada 10 tahun akan datang. Jadi inilah masanya untuk kita melatih anak-anak kita supaya membiasakan diri mereka dari segi mahir ataupun fasih dalam penggunaan bahan digital, dan sudah tentu di manakah tempat untuk bermula dengan lebih baik, dengan lebih teratur dan juga lebih terkawal, sudah tentulah di sekolah. Jadi inilah di antara tujuan utamanya, sebab kita hendak menyediakan anak-anak kita, anak-anak tuan dan puan, sebagai anak yang boleh mahir dalam penggunaan digital yang fokusnya lebih kepada bermanfaat. Dan secara umumnya garis masa program kita memang setelah bermula, kita telah memberikan taklimat kepada ibu bapa sejak pada bulan Mei yang lalu, dan kemudian sehingga sekarang kita sudah ada beberapa siri bimbingan berkelompok dan juga bimbingan secara khusus kepada setiap sekolah, dan ada sebahagian sekolah telah pun memulakan sesi taklimat bersama ibu bapa, dan pada kali ini ialah sekolah SK Segambun Makmur, dan saya dijemputlah untuk memberikan sedikit taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan program ini sebenarnya akan berterusan sehinggalah sesi persekolahan ini tamat, iaitu pada awal tahun hadapan, tahun 2023, dan kita akan cuba melihat bagaimanakah impak dia terhadap program ini, dan bagaimanakah kita nak tambah baik ataupun nak luaskan lagi program ini kepada murid-murid yang lain. Jadi sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan akan tertanya-tanya macam manalah program ini. Secara umumnya program ini kita menggunakan punca kuasa yang sudah pun sedia ada di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu di mana garis panduan ini membenarkan murid membawa peranti peribadi ke sekolah. Jadi di sini kita lihat bahawa KPM sendiri menyokong pembelajaran digital ni secara sudah agak lama dah, sejak tahun 2018, dan kemudian kita hendak laksanakan di peringkat kita supaya kita dapat memastikan impak pembelajaran murid itu lebih baik lagi. Namun berdasarkan
SPI ini, surat perkeliling ikhtisas ini, didapati bahawa hanya 2 sahaja peranti yang anak-anak tuan perempuan boleh bawa sekiranya ada di rumah, iaitu yang pertama sekali ialah komputer riba ataupun laptop, dan yang kedua ialah tablet ataupun iPad ataupun Microsoft Surface ataupun apa-apa sahaja tablet yang sesuai, yang besarlah dia punya screen size dia. Tetapi tidaklah boleh membawa telefon pintar. Telefon pintar tidak dibenarkan, memang dinyatakan dengan jelas di dalam perkeliling ini untuk makluman tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan, bagaimanakah kaedah pelaksanaannya? Pertamanya, kita mengharapkan tuan-tuan perempuan dapat memberikan kebenaran kepada anak tuan-tuan perempuan membawa peranti dari rumah, dan segala surat menyurat kebenaran itu akan diberikan oleh guru-guru. Kemudiannya akan ada beberapa penerangan di dalamnya, boleh mendapatkan penjelasan lanjut daripada guru-guru di sekolah. Kemudian sesi PDP akan berlangsung menggunakan peranti. Jadi buat masa sekarang saya memberikan autonomi penuh kepada pihak sekolah bagaimana hendak menentukan PDP tersebut. Tapi secara umumnya kita cuba untuk buat secara rintis dahulu, iaitu mungkin kita boleh mulakan pilih satu subjek dahulu, kemudian dari satu subjek itu pilihlah hari yang mana kita perlu bawa peranti itu, dan kita cuba dalam seminggu sekali dahulu, dan ataupun sekiranya tengoklah kepada kekerapan yang diputuskan oleh pihak sekolah berdasarkan kesesuaian, dan kemudian dari situ kita boleh tambah lagi kekerapan ataupun kita libatkan lagi subjek-subjek yang lain, ataupun kita libatkan juga kelas-kelas yang lain dan sebagainya berdasarkan maklum balas dan impak yang kita terimalah. Dan sudah tentulah apabila berkata berkenaan dengan peranti ini, tuan-tuan perempuan akan bertanyalah berkenaan dengan keselamatan. Sudah tentu aspek keselamatan sangat dititik beratkan sepanjang anak-anak tuan-tuan perempuan berada di sekolah dari segi pengurusan keselamatan peranti. Dari segi keselamatan ini, insya-Allah pihak sekolah akan boleh menerangkan dengan lebih lanjut bagaimanakah tata caranya untuk mereka melaksanakan aspek keselamatan itu di peringkat sekolah sendiri. Dan pada akhirnya saya cuba memberikan satu contoh pelaksanaan yang ini yang telah pun dilaksanakan di sekolah daerah Keramat. Jadi kita cuba dapatkan idea bagaimana, dan mungkin nanti selepas pada itu tuan-tuan perempuan kalau ada sebarang soalan lanjutan berkenaan dengan pembelajaran digital ini, bolehlah ajukan kepada warga sekolah dan juga kepada guru-guru yang ada di sekolah, insya-Allah. Jadi kita cuba lihat yang pertama. Di sini ialah video di mana jadi ini menunjukkan bahawa tidak semestinya perlulah menggunakan peranti itu seorang satu, dan ada aktiviti pembelajaran berlaku di sini. Namun sebaiknya kalau kita boleh dapatkan satu peranti dan satu murid, itu adalah lebih baik. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana pembelajaran berlaku. Mereka berbincang melihat kepada input yang ada di laptop, dan kemudian mungkin buat catatan, membuat sumbangsaran idea dan sebagainya. Ini semuanya bergantung kepada kreativiti guru-guru yang ada dalam kelas dan juga aktiviti yang bakal dilaksanakan. Seterusnya, kita yang mengajar di dalam kelas menayangkan LCD, dan kemudian ada anak murid kita pun sebenarnya melihat slide yang sama di paparan laptop atau tablet. Jadi kalau dahulu hanya device dulu semua terpandang pada LCD, kalau kita menggunakan kaedah ini masing-masing ada device, jadi anak itu lebih fokus dalam pembelajaran, terus sahaja mereka boleh respon kepada apa sahaja yang diajarkan kepada guru di dalam kelas, boleh memberikan maklum balas, dan guru boleh membimbing secara langsung dan pergi kepada setiap kumpulan kalau dia dalam kumpulan. Jadi inilah pembelajarannya. Kita cuba nak mendidik anak-anak kita tahu mana fungsi-fungsi menu nak ditekan yang ke mana, kemudian dia boleh mempelajari banyak lagi sumber-sumber ilmu yang ada di luar. Guru kita akan lebih kreatif untuk menggunakan banyak aplikasi yang ada di luar sana menggunakan peranti. Dan yang terakhir ini adalah berkenaan dengan aspek keselamatan, seperti mana yang tuan-tuan lihat di sini. Jadi di sinilah di mana mereka menyimpan
segala dan di sini dia ada satu tempat simpanan yang berkunci lah. Jadi kalau sekiranya waktu rehat keluar ke mana, mereka simpan di sini. Namun ini bergantung kepada bagaimana nanti pihak sekolah menyusun bagai susunan penyimpanan, jangka masa nak simpan dan sebagainya. Yang ini yang telah dilaksanakan di salah satu sekolah di daerah Keramat, Meskin. Baik, jadi sebenarnya itulah sebenarnya apa yang kami harapkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan perempuan yang hadir di sini untuk mendapatkan maklum balas prestasi pembelajaran anak-anak. Sudah tentu tuan-tuan perempuan ingat anak-anak tuan-tuan perempuan berjaya di masa hadapan, mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan dan juga berjaya untuk memimpin diri mereka dan seterusnya mengemudi apa yang ada di hadapan supaya mereka dapat menjadi salah satu warga negara yang berilmu, berpengetahuan dan juga mempunyai kemahiran yang tinggi, terutama sekali berkaitan dengan penggunaan alat-alat digital. Dan sudah tentulah kita mengharapkan sokongan tuan-tuan perempuan untuk menyokong program pembelajaran digital ini. Dan sekiranya tuan-tuan perempuan ada sebarang cadangan, ada sebarang maklum balas, pertanyaan dan apa sahaja, bolehlah diajukan kepada guru-guru di sekolah. Dan insyaAllah di peringkat kami, di peringkat saya di peringkat PPD, mewakili Puan PPD, Puan Zainul Binti Harun dan juga di Balai Pendidikan Sektor Pembelajaran Cik Asrina Ayu, menyokong sepenuhnya hasrat tuan-tuan perempuan untuk memberikan pembelajaran ataupun pengalaman pembelajaran yang lebih baik dalam penggunaan alat-alat digital, terutamanya di dalam kelas. Mudah-mudahan program ini dapat diteruskan, dimulakan dengan jayanya di sekolah SK Selangor Makmur ini dengan sokongan padu tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita akan dapat jayakan dan anak-anak kita akan mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.